Ya, Pendama Kota. Terima kasih, Datuk Yang Ketua. Saya mengambil kesempatan ini untuk bertanya beberapa soalan dalam cadangan untuk membawa dan meluluskan Akta Pembayaran dan Adjudikasi Industri Pembinaan 2011. Soalan yang pertama ialah, berapakah nilai industri ini untuk tempoh 2 tahun sekiranya ada maklumat? Sebagai contoh, kalau kita berpandukan kepada jumlah pertukan perbelanjaan pembangunan untuk setahun, kita ada lebih kurang 51 bilion ringgit yang dikatakan keseluruhan industri pembinaan di dalam negara kita. Jadi saya nak tanya, berapakah sebenarnya jumlah, sekiranya ada maklumat, nilai industri ini, industri pembinaan di dalam negara kita untuk setahun atau 2 tahun. Dan lanjutan daripada itu, saya nak tahu juga berapakah nilai yang dikatakan terbengkalai atau menghadapi masalah yang memerlukan segera kita meluluskan Akta Pembayaran dan Adjudikasi Industri Pembinaan ini. Walaupun ruang lingkup definisi yang diberikan di bawah akta ini terlalu luas hingga yang tidak terpakai ini untuk satu skop yang agak kecil, itu untuk secara persendirian orang persorangan dan juga untuk bangunan yang terhad kurang daripada 4 tingkat. Maknanya secara keseluruhan ini merangkumi satu bidang yang agak luas. Yang seterusnya, saya nak tahu, adakah akta ini mampu untuk menyelesaikan isu-isu berkaitan dengan projek yang dilaksanakan merentas sempadan. Sebagai contoh, kita telah meluluskan beberapa prinsip untuk meliberalisasikan banyak sektor, termasuk juga akan datang sektor pembinaan yang akan diceburi atau diturut serta oleh saya fikir barangkali sudah tentu daripada syarikat-syarikat luar yang tidak berpengkalan di negara kita. Telah ada banyak projek pembinaan yang telah kita tawarkan secara usaha-sama atau memerlukan pembiayaan swasta, PFI dan sebagainya. Adakah akta ini atau undang-undang ini bertujuan untuk melindungi, dan apakah kekuatan pada jangkaan Timbalan Menteri untuk menyelesaikan perkara-perkara yang saya sebutkan tadi? Satu contoh yang jelas melibatkan pihak luar ataupun pihak asing, foreign participation dengan izin. Sebagai contoh yang disebutkan tadi berkenaan dengan keruntuhan stadium di negeri Terengganu yang telah pun mendapat laporannya, terbukti perkara ini disebabkan oleh tidak mengikut spesifikasi dan juga ada pindaan dalam deliverance dengan izin, kerja-kerja yang sepatutnya. Dan oleh kerana dia melibatkan pihak luar, sudah tentu ada satu prosedur lain yang diperlukan untuk menilai, dan kepentingan kita adalah melihat sama ada tindakan yang bakal diambil, terutama yang berkait dengan aspek pembayaran yang digariskan bawah akta ini, mampu menyelesaikan perkara itu ataupun tidak. Dan Timbalan Menteri tentu tahu ada permintaan secara spesifik berkenaan dengan penerangan isu lebuh raya Pantai Timur yang dikatakan telah pun terpaksa untuk dinilai semula dari segi jumlah mata kewangan, jumlah kontrak yang akan diberikan, oleh kerana kenaikan dalam bahan-bahan binaan, raw material dengan izin yang tidak dapat dielakkan dan juga dikata tidak dapat dijangka dengan baik. Jadi akta pembayaran ini, akta dan adjudikasi ini, semakan saya nampak tidak ada membuat satu kronologi yang lengkap berkenaan dengan kemungkinan berulangnya perkara ini, dan kedudukan agensi yang memerhati ataupun yang menjadi tugas utama memastikan pelancaran kerja. Sebagai contoh, agensi penguatkuasa Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia yang ditetapkan dengan spesifik menjadi agensi pemerhati atau agensi yang dilibatkan untuk
memastikan tidak berulang masalah ini. Dalam aspek rancangan undang-undang ini, adakah juga memasukkan fungsi mereka dalam tugas untuk memastikan adanya prosedur pembayaran dan adjudikasi sekiranya berlaku, atau sekiranya sebarang kerja-kerja pembinaan ini termasuk dalam bidang yang diperhatikan atau disyaratkan. Saya merasakan perkara yang perkataan yang lebih sesuai di sini apabila ada elemen jenayah, pelanggaran, penipuan dan sebagainya. Saya simpulkan sebagai elemen jenayah dalam pelaksanaan kerja-kerja pembinaan. Jadi adakah kedudukan pemerhati kelancaran atau pemerhati pematuhan kerja ini seperti pihak SPRM diambil kira dalam pelaksanaan undang-undang ataupun akta yang bakal kita laksanakan ini. Yang terakhirnya, saya nak bertanya berkenaan dengan sejauh manakah bayaran-bayaran yang tertunggak yang hasil daripada rundingan kegagalan. Contoh yang spesifik saya nak ambil di sini ialah semasa kerajaan menimbang, membuat perkiraan atau membuat kiraan elemen pembayaran pampasan terhadap sebagai contoh pembatalan projek jambatan Bengkok yang menghubungkan antara Johor Bahru dengan negara Singapura, dan di dalam rundingan tersebut ada elemen mengira bentuk pampasan dan pembayaran pampasan, dan ada sebahagiannya yang ditangguhkan di atas sebab-sebab yang mungkin Tuan Menteri yang tahu atau kementerian sahaja yang tahu. Adakah kedudukan ini juga mengambil kira, dan saya pasti kita telah pun meluluskan elemen SPV atau Special Purpose Vehicle yang telah pun kita luluskan, kita benarkan diwujud dalam apa-apa pelaksanaan projek pembinaan yang telah kita terima pakai kedudukan SPV. Jadi di dalam akta pembayaran dan adjudikasi ini, adakah kita mengambil kira kedudukan SPV ini sebagai satu pihak yang sama kredibelnya untuk kita ambil kira dalam penyelesaian itu? Terima kasih, Datuk Yang Tua. Yang Menteri, ya, balik pula selepas itu Menteri menjawab. Terima kasih Datuk Mursi. Seperti yang kita maklum, di Malaysia ini walaupun seteknikal undang-undang sebegini, kita tidak punya peluang untuk berbahas ataupun berbincang, hanya terima di atas meja dalam masa 5 minit. Jadi saya memohon Mak Menteri yang budiman, mungkin boleh dibekalkan apakah sebenarnya kalau dipanggil sebagai cabinet paper ke ataupun satu professional advice ke, kerana saya yakin kerangka adjudikasi atau arbitrasi ini dicadangkan mungkin mempunyai satu rasional yang tersendiri, iaitu mekanisme penyelesaian yang ada sekarang ini, mahkamah, arbitrasi dan sebagainya itu mungkin tidak cukup sehingga diminta satu skema adjudikasi yang eksklusif, saya kata khusus. Jadi tujuan saya bertanya begitu kerana kewujudan Pusat Arbitrasi Kuala Lumpur pada pandangan saya satu perkara yang baik, tetapi persoalannya di manakah Pusat Kuala Lumpur Arbitrasi itu tidak mampu mengendalikan sehingga kan diperlukan naskah undang-undang ini, ataupun contoh-contoh kes yang sebagaimana. Kerana pada pandangan saya isu yang lebih besar lagi yang perlu ditekankan ialah Malaysia sebagai pusat arbitrasi, Malaysia sebagai pusat adjudikasi, sejauh mana ianya dapat meyakinkan industri, kerana kita tahu perkara sebegini masih lagi bukan dimonopoli, masih lagi diterajui oleh Singapura dan Hong Kong, seperti yang dihujahkan di dalam orang yang lain. Sejauh mana Malaysia, dan saya harap ianya dengan penubuhan pusat adjudikasi industri pembinaan ini mampu mengangkat imej negara. Kedua, soalan yang ingin saya tanyakan juga ialah sejauh mana projek-projek kerajaan mampu masuk ke ruang adjudikasi ini, kerana kita melihat mampukah pihak-pihak kontraktor kalau tak dibayar oleh kerajaan mereka melalui proses ini.
sejauh mana perkara itu boleh berlaku. Sebab kita melihat bahawa projek JKR contohnya, kalau projek di contohnya KKTMB, Kolej Kemahiran Tinggi Balik Pulau, sebelum siap pun telah terbengkalai. Dah siap yang terbaru pula asramanya pula tidak selamat diduduki. Tetapi perkara tersebut tidak berlaku secara telus, malahan ianya tidak diisytiharkan. Persoalan saya ialah sejauh mana dalam projek-projek kerajaan pihak-pihak kontraktor yang tidak dibayar di atas apa-apa sebab sekalipun mampu menjadikan adjudikasi ini sebagai satu jalan keluar selain pergi ke mahkamah yang kita tahu akan mengambil masa yang panjang. Ketiga yang ingin saya minta Menteri jelaskan, saya melihat skim ataupun dengan izin, the very scheme of this bill memberi kuasa yang agak lumayan ataupun agak besar kepada pengarah Pusat Arbitrasi Kuala Lumpur. Isunya ini di mana kredibilitinya sehingga kuasanya sehingga begitu besar. Dia boleh lantik siapa yang dia rasakan layak. Isu saya ialah untuk menarik satu kuasa mahkamah untuk memberi satu badan lain, sehingga kan kemudiannya barulah mahkamah mempunyai kuasa apabila pihak-pihak atas sebab permohonan pergantungan, atas sebab permohonan mengenepikan di atas syarat-syarat yang diletakkan di sini, barulah mahkamah tinggi dapat masuk di dalam ruang itu. Tapi persoalan yang ingin saya timbulkan Mak Menteri ialah kenapa pengarah ini diberi kuasa sekuat itu dan hanya merujuk kepada menteri di atas apa dipanggil di sini urusan-urusan policy direction. Bagi saya kuasa pengarah di peringkat ini pun dengan izin, kalau tidak dipantau, kalau tidak dipastikan yang dilakukan dengan baik, ia mungkin akan terdedah kepada ruang-ruang kita panggil penyalahgunaan, sekiranya ingin saya boleh katakan, sekiranya perkara itu timbul. Kerana ia merupakan satu badan, dia satu Kuala Lumpur Central Arbitration is a small body dekat sana, dan isunya ialah bagaimana kita nak pastikan bahawa institusi ini tidak disalahgunakan dengan izin. Ini industri pembangunan yang kita tahu jumlahnya besar, dan sekiranya timbul penyalahgunaan, dia akan sekali lagi dengan izin tidak akan mencapai matlamat kerajaan. Soalan yang keempat yang kalau Menteri boleh bantu memberi penjelasan ialah mengenai kenapa tujuannya yang saya faham ialah antara lain mungkin nak mempercepatkan proses pembayaran kepada kes-kes yang layak diberi pembayaran. Tetapi ruang yang kita beri di sini juga ialah agak banyak, iaitu permohonan pergantungan boleh diberikan. Dan Menteri pun tahu pergantungan ini kalau tidak dibuat secara penuh ketat, dia akan melambatkan proses adjudikasi. Dan juga di sini juga saya lihat dikatakan boleh juga mengenepikan keputusan adjudikasi di dalam kes-kes seperti yang dikatakan di sini. Ada empat ruang di sini. Tetapi persoalannya di sini, kita kalau boleh tidak mahu mengulangi permasalahan yang kita timbul dalam tribunal perumahan contohnya. Orang pergi ke tribunal, orang awam pergi ke tribunal, tetapi keputusan tribunal dicabar, dan akhirnya sekali matlamat asal untuk mencepatkan, untuk memudahkan itu tidak dapat dicapai. Jadi soalan saya ialah bagaimana nak mengelakkan perkara-perkara sebegini. Dan akhir sekali soalan saya ialah di peringkat ini pun sebenarnya dengan izin akan timbul satu bargaining power yang tidak seimbang. Sekiranya di peringkat ini syarikat-syarikat tersebut atau mereka yang terlibat tidak boleh diwakili oleh peguam. Adakah ia memberi ruang kepada peguam untuk mewakili? Kerana isu-isu pembinaan ini memang isu yang teknikal, dan saya rasa kalau ianya tidak diberi ruang yang khusus, saya rasa sekali lagi satu keputusan yang adil tidak akan dapat dicapai. Itu saya. Terima kasih Menteri. Ya, silakan Menteri.